Saya sepatutnya jadi bahan bakar di api neraka Jahanam seharusnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kutip balik, bersihkan bahan bakar ni, dia berikan saya hidayah. Hafiz punya pengetahuan dan pandangan terhadap almarhum Tok Guni Aziz. Sebelum cerita Expo tu dulu. Saya kenalan dengan awal Tok Guni Aziz melalui, saya yakin sebenarnya dia melalui satu proses sedekah diri saya. Selepas saya diberikan hidayah, saya sudah tanam dalam hati saya, nyawa saya ni, segala benda yang ada di diri saya ni, saya terhutang budi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya sepatutnya jadi bahan bakar di api neraka Jahanam seharusnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kutip balik kan, bersihkan bahan bakar ni, arang yang hitam ni dia putihkan, dia berikan saya hidayah. Jadi saya berasa pada saya mula-mula Islam, nyawa saya terhutang budi dengan Allah lah. Saya fikir macam tu, saya tak tahu betul ke tak. Tapi itu sentiasa yang main di otak dan fikiran saya. Jadi saya sudah berdekat, nyawa saya, hidup saya cuba untuk melakukan yang sebaiknya untuk pencipta saya. Sebab daripada mula dia memberikan saya pendedahan tentang wujudnya dia melalui agama Kristian, sampailah menyempurnakan agama saya melalui Rasulullah SAW. Saya berasa saya terhutang budi. Jadi kalau saya ada lebih, saya akan beri. Saya mengamalkan konsep macam tu. Dan saya ada satu konsep sedekah yang agak pelik lah, yang mungkin orang lain tak lakukan. Saya suka susun duit dalam tompet. Susun ikut warna lah. Daripada warna biru sampai warna ungu, shilling letak tempat lain, saya susun duit. Dan saya mengamalkan satu konsep apabila saya singgah di surau masjid untuk menunaikan solat, tak kisah jemaah ataupun musafir ke apa pun. Selepas habis solat ataupun sebelum, saya akan ambil tompet saya, cabut keluar sekeping. Tanpa tengok. Saya tak nak tengok apa yang saya dicabut. Kalau cabut keluar warna biru, Alhamdulillah. Kalau tercabut keluar warna ungu, Alhamdulillah. Jadi kuat sikit lah, Alhamdulillah tu. Saya paksa diri saya untuk mengamal benda tu. Tapi masa dulu saya miskin. Sebab selepas memulai Islam memang ada isu lah dengan keluarga. Dari segi ekonomi, dari semua ada isu lah. Itu cerita kemudian panjang pula jadi. Ini budak 40 minit. Okay. Saya akan belajarlah untuk cabut keluar. Jadi mula-mula cabut keluar memang selalu RM1 atau warna hijau. Tak ada sekali satu insiden hampir nak asar. Sehari keluar, saya buat bisnes lah. Bisnes sampingan semasa saya belajar. Masa itu sekitar tahun ke-3, tahun ke-4 di UMK. Tahun akhir lah, saat-saat akhir. Ekonomi memang masalah. Masa itu saya benar kahwin 2 kali untuk maklumat Ustaz dengan Prof. Untuk bekas isteri saya itu kali pertama perkahwinan. Dalam Islam lah. Dalam Islam. Yang itu sudah memulai Islam. Sehari keluar berniaga tak ada apa-apa hasilnya. Jadi dalam tompet saya jelas tinggal 2 keping warna hijau. Bukan warna hijau yang ada 5 kosong tu, warna hijau yang 5. 2 keping je. 2 keping susun cantik. Saya tahu dah kalau saya singgah masjid, cabut macam mana pun akan keluar yang itu. Tak keluar yang RM1 tu. Tak terlintas pula masa itu nak pergi ke kedai mana-mana tukar duit RM1 kan. Okey. Jadi ada balik tinggal 2 keping duit dan kena beli nasi balik rumah. Tinggal 2 keping warna RM5. Jadi singgah di masjid, lepas solat, saya paksa diri saya untuk mengamalkan benda sama. Itu dugaan cukup besar Ustaz dengan Prof. Sebab RM10 tu, saya kena fikir sampai esok. Sebab hari ni sales tak okey kan. Tinggal 2 keping. Tapi tak apalah, sebab saya sudah janji dalam diri saya janji. Setiap kali kalau saya ada peluang singgah surau masjid, saya akan cabutkan duit tu keluar. So saya cabut je lah. Saya tahu dah memang RM5, saya letak juga di tabung. Dan saya balik, saya bagi tahu ahli keluarga situ, saya duduk dengan mertua semua. Saya bagi tahu ini je duit yang ada. Saya beli balik sebungkus nasi dengan roti sikit. Masa dulu RM5 boleh beli nasi dengan roti lagi lah. Sekarang rasa tak boleh dah kot. Dan saya beli balik, saya menipu sebenarnya. Saya menipu ahli keluarga saya cakap saya sudah makan. Sebenarnya saya belum makan lagi. Padahal sebenarnya tengah hari pun saya belum makan. Sebab sales tak okey, mana ada duit nak makan. Tapi saya kata saya sudah makan. Tapi itulah duit yang ada, dapat sebungkus nasi. Memanglah dapat kata-kata yang tak enak daripada orang tua. Biasalah orang tua kan, sebungkus nasi mana cukup kan. Tapi kita senyap je lah. Sekitar pukul 6 lebih, saya dapat satu telefon daripada seorang pegawai di Majlis Agama Islam. Dia tanya, ini Hafizuddin Hugh Abdullah ke? Saya kata, ya. Saya ingat telefon saya apa tengah-tengah nak maghrib ni kan. Dia pun kata, saya dikabarkan oleh seorang ustaz bahawa Cik Hafiz pandai Mandarin. Dan bahasa Kelantan pun lah sikit-sikit juga dia kata. Sebab kita dengan cari seorang translator untuk mengganti seorang penterjemah yang tiba-tiba dia landing je di Sultan Ismail Airport, Pekan Cepa, Kelantan. Dia cirit birik, dia tersalah makan.
Jadi nak minta Cik Hafiz ganti sebentar untuk jadi penterjemah. Lepas tu saya tanya dia di mana, di Kota Baru. Lepas tu saya fikir, saya kata yalah. Sebab saya pun fikir nyawa saya terhutang. Sebab ustaz pula yang minta tolong kan. Boleh lah walaupun dengan menahan lapar sebenarnya. Okey lah, boleh lah. Itu fikir malam ni nak zikir je lah untuk hilang lapar kan. Jadi tak apalah. Walaupun sendiri miskin tapi nak jugalah pergi tolong orang. Inilah perangai yang pelik saya ni. So kita pergilah untuk memudahkan urusan. Saya ingat penterjemahan apa benda kan. Saya pergi, saya tak tanya panjang. Tapi saya minta izin nak bawa keluarga lah. Bawa keluarga. Dia kata, tak apa, jemput datang. Okey. Tak apalah. Saya baru ingat mungkin di program di surau ke apa kan. Jadi boleh tag lokasi kan. Dia tag lokasi, saya sampai dekat Dewan Perdagangan Cina. Dewan Perniagaan Cina di Jalan Kebun Sultan. Jadi saya masuk je terkejut sebab ada meja-meja bulat. Majoriti yang datang itu semua adalah bukan orang Malaysia. Semua datang dari China, ada dari Xinjiang dan majoriti Muslim. Ada juga yang non-Muslim. Sampai di sana rupa-rupa ni satu majlis di bawah Setiausaha Kerajaan dipengurusikan oleh Menteri Besar Negeri Kelantan masa itu adalah Awadul Quruni Aziz. Dan ini adalah satu program tentang produk halal di mana orang China berniat nak invest, bawa produk-produk halal di Malaysia bawa ke China. Jadi pedagang-pedagang yang datang ni majoriti Muslim China, Islam di China. Dan saya merupakan penterjemah kepada Awadul Quruni Aziz masa itu. Allahu Akbar.